Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan ceria selalu ya. Alhamdulillah, syukur bertemu kita sekali lagi dalam episod terbaru segmen santai ikan bilis. Sebelum ni saya banyak menerima pertanyaan dari rakan-rakan di luar sana melalui komen di Facebook ataupun di komen di YouTube, ingin bertanyakan apakah saiz bot ikan bilis ini. Ada yang bertanyakan panjang dia, lebar dia, tinggi dia. InsyaAllah hari kita sama-sama mengukur. Selain dari itu, kita akan membincangkan juga apakah jenis buatan bot ikan bilis ni dia buat dari apa. Kita semua tahulah, tapi saya akan terangkan balik. Lepas tu juga kita akan membincangkan apakah kelebihan bot jenis yang macam ni. Apakah bot yang sesuai untuk kita buat ataupun kita tempah untuk kegunaan kita, terutama untuk memancing lah. Kalau spek macam ni, saya lebih suka membincangkan aktiviti memancing lah. Okey, dan kemudian juga nanti mungkin kalau ada masa kita akan test dia punya speed. Saya akan cuba untuk test kelajuan dia sampai 6000 RPM. Menarik ni hari pada video kali ini. Mudah-mudahan yang menonton tu sila tonton sampai habis. Kita sama-sama belajar. Video kali ini adalah video untuk education video. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan satu hari nanti video ini boleh dijadikan sebagai rujukan lah untuk kepada rakan-rakan kita di luar sana tu yang berminat untuk memiliki sebuah bot, boleh refer pada video hari ini. Apa yang saya tahu saya akan cuba ceritakan, insya-Allah. Sebelum saya pergi lebih jauh, terlebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah sudi menonton video-video yang saya telah terbitkan, yang sudi subscribe saya punya channel, yang sudi add friend dalam saya punya FB. Pada rakan-rakan di luar sana yang belum mengenali diri saya ingin sekali lagi memperkenalkan diri saya. Saya adalah Azman bin Ismail, ataupun orang di sini lebih mengenali saya dengan Azman Ikan Bilis lah. Saya sekarang berada di Pelabuhan Kelang, di Pelabuhan Kelang, Selangor lah, di Malaysia. Okey, tanpa melengahkan masa, ayo kita mulakan topik kita hari ini. Saya nak bagi tajuk spesifikasi bot ikan bilis. Kita lihat lidah nak sebut dia. Sebelum tu, bot ikan bilis ni dibuat dari apa? Semua orang tahu lah kot, kalau bot-bot rekreasi, bot beriadah ni kebanyakannya dibuat dari fiberglass. Inilah dia. Fiberglass, semua fiberglass. Hampir keseluruhan bot ikan bilis ni dibuat dari fiberglass, ataupun dalam bahasa Malaysianya ialah gentian kaca. Dari depan sampai ke belakang semuanya fiberglass, dan juga kayu sebagai dia punya frame lah. Kayu yang telah dilapik dengan fiberglass. Nanti saya terangkan sedikit lah cara-cara pembuatan dia. Lebih kurang lah kita sama-sama kongsi nanti. Okey, apakah lebihnya bot fiberglass ni dari bot-bot jenis lain? Okey, jenis aluminium ataupun besi ke. Okey, fiberglass ni kelebihan dia yang utama lah, dari segi harga dia agak kompetitif juga. Tak adalah berapa mahal lah kalau dibandingkan dengan bot-bot aluminium ataupun bot besi. Ada ke bot rekreasi pun tak pasti sangat. Lagi satu adalah dari segi maintenance pun tak tinggi, penjagaan dia pun mudah. Dari segi ketahanan pun insyaAllah dia kalau betul-betul kita jaga, betul-betul kita dapat tempat kita parking dia yang cantik, ada bumbung ke, dia mungkin bertahan antara jangka hayat dia antara 10 ataupun 15 ataupun 20 tahun terpulang. Cara penjagaan kita hampir semua bot rekreasi, saya rasa lah, kalau bot rekreasi, bot memancing ni dibuat dari fiberglass. Dia mudah dibina. Untuk penjagaan pun senang. Kalau ada kebocoran kita tampal. Kalau nak tambah tinggi kat sini kita boleh tambah tinggi. Ini bahagian luaran dia. Ini semua fiberglass apa dia. Okey. Apa pula mungkin kekurangan sikitlah fiberglass ni, apa yang saya alami.
dari 6 tahun ya dah menggunakan bot ikan bilis ni. Dia agak berat sikit lah kalau dibandingkan dengan bot-bot aluminium ke. Dan juga dia nak cakap mudah bocor tu tak jugalah. Tapi saya ceritakan pengalaman saya. Kalau kita lihat di sana tu, ada tiang-tiang jeti tu. Pernah sekali dulu tiang jeti tu telah jatuh di bawah saya punya bodyboard. Lepas tu mungkin lama dia ambil master jugalah. Bodyboard ni telah bocor pada tepi dia akibat dari geseran air masa bergoyang ke, ada sikit kebocoran lah. Tapi itulah kekurangan dia. Saya tak nampak sangatlah kekurangan dia. So far okey lah, tak banyak kena lah bot fiber ni. Nak repair dia senang je, bocor tampal je. Bila ada dah tak cantik sikit, senang saja kita cat je dengan baru. Ada bukan cat rumah ada dia punya cat dia tersendiri. Tak ada masalah sangat lah, tak ada apa sangat kekurangan dia. Okay, memang sesuai lah digunakan untuk aktiviti riadah, untuk nelayan ke, memang amat sesuai. Kepada sesiapa yang masih belum tahulah apakah itu fiberglass, apakah raw materialnya, hari ini saya akan tunjukkan sedikit lah. Siapa yang belum tengok fiberglass, saya ada minta sampel lah dari rakan saya di depan tu. Inilah dia, salah satu komponen utama bot riadah. Inilah dia, inilah rupanya fiberglass. Ini adalah salah satu material, raw material dia. Ini kita panggil, kalau tak silap orang panggil sini fiber mat sajalah. Kalau ikut nama betul dia bahasa Inggeris kita panggil chop strand mat Kalau bahasa Melayu dia lebih kurang helaian fiber Ni selai-selai ni yang telah dijadikan macam mat macam ni, tikar. Okey, dia datang satu gulung macam kain, macam kita beli kain nela tu Okey, yang ni ni ketebalan dia juga ada dua jenis, kalau tak silap saya. Ada yang tebal, ada yang nipis sikit. Ini gatal dia datang selai-selai tu. Ini amat gatal. Sebab membuat bot bukannya mudah Ini yang paling gatal lah. Saya cukup tak tahan dengan benda ni. Ada lagi yang jenis tisu Dia nipis lah, macam tisu lah. Apa nama saya tak pastilah, kita tisu fiberglass lah. Okey, ada lagi satu yang macam ni. Fiberglass juga, dia berbentuk anyaman kita panggil apa woven rowing kalau tak silap itu juga salah satu raw material yang utama untuk menghasilkan bot fiberglass. Okey, ini bukan boleh buat bot saja kita boleh buat tangki air ke, nak buat tank minyak ke, boleh buat ni. Ini amat gatal anda jatuh dalam bot tu banyak tu. Siapa yang tak tahan ni boleh allergic Itulah tadi lebih kurang dia punya raw material dia. Okay, selain dari fiberglass mat tu tadi, kita mesti ada untuk mencairkan dia. Untuk dia kasih dia melekat, kita akan gunakan resin atau dia gunakan roller. Dia akan mold pada acuan lebih kurang begitulah. Bagaimanakah untuk menghasilkan sebuah bot Saya ada tengoklah masa bot ikan bilis ni dibuat dulu. Macam manakah dihasilkan, saya ceritakan lebih kurang lah untuk kita berkongsi Okey, nanti kalau ada rezeki, kalau ada undangan dari toke-toke bot di luar sana ke yang menonton video ni, nak berkongsi ilmu untuk rakan-rakan di luar macam mana lebih kurang cara membuat bot, saya alu-alukanlah. Alright. Okey, seingat saya untuk menghasilkan bot lebih kurang yang penting ada acuan dia. Mesti ada acuan bot. Itu yang paling utama. Kalau tak ada acuan, memang susah nak menghasilkan bot fiber. Acuan itu ikutlah saiz berapa yang kita nak, lebar dia, panjang dia, dia mesti ada acuan. Okey, dah siap acuan. Lapisan yang pertama tu, dia akan bubuh wax dulu untuk nanti dah tahu bot fiber kita nak keluarkan dari mold senang sikit lah, dia tak melekat, dia akan tahu wax. Lepas tu mungkin lah, saya ingat lupa dia akan tahukan satu gel coat lapisan gel dengan satu pigment color bahagian luar, sebab dia mesti mold. So yang bahagian color ni mesti taruh dulu, sebab kita tengok color bot ikan bilis ni dia bukan dicat dia masukkan gel coat dengan pigment dari mold tengok color dia. Okey, macam saya tunjukkan tadi dia bukan cat dia amat licin Okey, mungkin lapisan pertama tadi gel coat, mungkin dia akan taruh, kalau tak silap lah nanti toke bot marah pula ada saya ni pada pandai aja sebab ni. Kita bayangkan aja gel coat, lepas tu dia roll dengan resin, dengan mungkin menggunakan tisu fiberglass yang nipis tu untuk dapat yang licin Yang tisu ni macam untuk licin lah, untuk finishing job. Okey, dia roll. Lepas tu roll pertama dengan CSM tu tadi, dia roll lagi. Yang bahagian dasar bot yang paling penting, yang bahagian bawah dia mesti kuat. Dia mungkin menggunakan
woven yang dianyam tu, sebab dia itu yang paling kuat, fiber yang paling kuat, fiber yang woven fiber tu lah. Dia untuk dasar memang dia akan taruh sama ada 4 lapis terpulang lah, ada yang 7 sampai 7 lapis. Dia akan selang-selilah dengan CSM dengan woven, dia akan selang-selikan. Bahagian tepi selalunya bahagian kotak-kotak ni dia akan gunakan yang helaian ni lah tadi. Okey, sebab dia tak berapa risiko sangat. Tapi bahagian dasar, bahagian bawah dia, lunas dia memang digunakan selalunya pakai woven lah untuk ketahanan. Okey, dia tak ada fiber juga, dia mesti ada tambahan lain. Okey, dah siap dia lay tu tadi, dia akan taruhkan kayu kayu yang kita panggil frame ni lah. Dia frame yang memanjang ataupun long latitude frame, kayu yang keras sikit lah, kayu resak ke balau ke. Dia bukan kayu chipboard lah, sebab kayu chipboard kan kena air dia repot. Okey, garisan memanjang macam contoh ni. Saya ada, mungkin ada gambar lama bot ikan bilis, saya akan tunjukkan dulu nanti. Tak tahulah 6 batang ke 8 batang. Yang ini pun kayu ini memanjang dari depan ni. Ini semua sampai depan sana, itu kayu yang telah dibalut dengan fiber. Mungkin dia pasang kotak-kotak dia, sekatan-sekatan dia. Lepas sekatan dipasang, pasang juga transom transom juga penting bahagian belakang ni. Siapa yang tak tahu apa itu transom, yang ni transom dia. Yang ni dia punya transom. Inilah bahagian yang harus kuat untuk menahan berat enjin, untuk menahan tolakan enjin yang akan menolak sebuah bot. Kalau tak silap, transom ikan bilis ni dulu dibuat dari plywood, marine plywood. Dia lapiskan lah, saya tak pasti berapa lapis. Ada juga transom ni orang pasang kayu keras juga. Lepas sekatan dipasang juga frame tepi dia atau kita panggil latitude frame. Ini dia punya frame tepi dia. Okey, kalau tak silap frame tepi ikan bilis ni dia bukan kayu ada separuh tu kayu lah, sebab yang ni dia buat dari fiber, hollow fiber kita panggil. Fiber yang tadi tu dia dibalut-balut dengan kayu, lepas tu kayu dikeluarkan, dia jadilah satu fiber yang kosong dalam dia lah, untuk mengurangkan berat sebuah bot. Okey, dah dipasang latitude frame. Okey, frame lantai juga ada. Di bawah lantai ni ada dia punya frame juga, kalau tidak lantai kita akan lembik. Frame lantai bot ikan bilis dia menggunakan hollow fiber juga. Okey, dia berbentuk 4 segi ataupun berbentuk dam. Ada juga frame yang berbentuk memanjang, itu terpulang lah kalau nak kurangkan berat ke. Lepas siap dia punya tapak untuk lantai, kita pasanglah lantai. Okey, lantai ni terpulang lah. Ada yang nak lantai yang licin biasa pun boleh. Macam bot ikan bilis ni dia ada anti slip, dia kasar sikit lah, senang sikit kalau kita sini tak licin lah. Kalau dapat ikan semilang ke ikan belukang ke kan licin kan, tak ada gelincir lah. Ada juga macam spek-spek untuk nelayan dia tak memerlukan lantai ni, decking ni. Dia mungkin dari frame tu dia menggunakan papan sajalah untuk memudahkan dia menyimpan ikan ke ataupun menaruh jaring ke. Itu terpulang pada kegunaan. Itu lebih kurang sedikit cara pembuatan bot. Okey, kita sambung lagi. Kita rehat jap, kita minum kopi, tengok iklan dulu. Okey, kita sambung topik kita. Tadi kita dah tahulah sedikit apa itu bot fiber, cara-cara pembuatan dia, dalaman bot fiber ikan bilis ni. Okey, satu lagi topik yang agak penting juga. Macam manakah kita nak memilih bot yang sesuai untuk kemahuan kita? Okey, ini pun susah juga nak cakap lah. Sebab kita mengimpikan ialah sebuah bot yang ringan, yang laju, yang boleh potong ombak. Apa lagi? Yang tak oleng terutama bot mancing ni. Kalau bot yang oleng, muntah selalulah. Jimat minyak, nak murah. Kalau macam tu memang susah lah untuk dapatkan sebuah bot yang berciri macam tu lah. Okey, kita tak dapat semua. Seperti yang saya nyatakan tadi, kalau nak membuat bot, kita tengok apakah keperluan kita menempah ataupun membeli sebuah bot. Bot nelayan saya tak pasti sangat, tapi saya ada juga berkongsi cerita dengan rakan-rakan nelayan kita sini. Kadang-kadang ada tengok sesuatu bot tu, dia tahulah kenapa bot kau oleng sangat, kenapa bot kau perlahan sangat, kenapa bot kau tu macam-macam lah. Okey, ada je yang yalah
yang tak kenanya, situ terpulang kepada design boat itu sendiri, terutama design bawah dia tu. Kita panggil dia, orang putih cakap dia punya hole lah. Itu yang penting. Kalau kita nak membincangkan pasal bentuk bawah sebuah kapal ataupun boat ni, agak complicated juga topik ni. Kalau kapal tu dia punya body bawah dia tu dia tenggelam lah, kita panggil displacement hole. Separuh dia punya badan kapal akan tenggelam. Dan ada juga kaedah dia untuk menambah kelajuan, untuk menjimatkan minyak ke. Dia ada satu torpedo ke depan tu, okay, untuk memecahkan ombak. Kalau kapal layar juga, kalau kita tengok dia punya bentuk bawah dia tu, dia nak yang lebar untuk stability. Dan dia punya hole ni kita panggil apa mungkin lunas bawah dia tu. Mungkin ada satu, kalau kapal layar dia ada lagi satu, dia panggil macam torpedo juga di bawah dia, kita panggil keel okay, untuk stabilkan kapal layar tu. Okey, kalau kategori boat juga, ada juga beberapa jenis dia punya hole yang bawah dia tu mengikut kesesuaian juga. Boat ni bukan untuk boat riadah saja, mungkin ada juga speedboat, okey. Boat untuk buat taksi ataupun boat untuk pergi island hopping. Okey. Dari situ kita harus tahu macam manakah untuk memilih kita punya hole dia tu ataupun lunas dia untuk bersesuaian dengan kita punya kegunaan boat. Okeylah, kita tak nak pening-pening kepala lah kita mudahkan cerita je lah. Kita bayangkanlah contoh seorang nelayan contoh di pantai timur lah. Okey, dia hari-hari turun memancing, menjaring ke nangkap ikan. Mungkin dia memerlukan sebuah bot yang laju, yang boleh memotong ombak, yang menggunakan enjin yang tak perlu besar. Okey, kita bercerita balik pada bot, bot rekreasi. Kita bagikanlah bot ni ada beberapa jenis lunas bawah dia tu. Ada yang lunas yang berbentuk V, ada juga yang berbentuk semi V, ada juga yang berbentuk leper terus, ada juga yang berbentuk semi leper, ada juga yang berbentuk bulat, ada juga yang berbentuk multi hole. Bot yang berbentuk V ni memang laju memang power lah bot ni, memang laju. Orang yang menggunakan berbentuk V ni adalah selalunya speedboat ataupun bot-bot taksi. Dia nak memerlukan kecepatan pergi sesuatu tempat, ataupun speedboat tu dia nak menarik dekat pantai-pantai tu, menarik apa tu, banana boat tu ke, ataupun nak narik parachute tu ke, dia akan menggunakan speedboat lah. Sebab dia punya ni memang laju, dia akan membelah air, kurang resistant, kurang drag dan memang cukup power. Okey, itu kelebihan bot V. Kekurangan dia tadi, bila dia berhenti, dia akan oleng. Dia akan oleng. Kalau angin tolak dia pun, dia akan cepat pergi ke kiri ke kanan lah. Untuk bot yang berbentuk lepap ni tadi, ataupun yang leper di bawah dia, dia ni pula kelebihan dia, bila leper je ni dia stabil. Memang mancing memang sesuai lah. Dia akan stabil. Itulah kelebihan dia. Dia memang tak boleh membelah ombak lah. Dia memang cukup perlahan. Sebab dia tak boleh buka ombak. Sebab bentuk dia tu macam agak leper sikit. Kalau kena ombak pun memang senak perut lah. Dia akan merempas air. Memang kalau bot lepap ni, kalau kat laut memang akan sakit perut bila duduk depan. Ada juga bot-bot yang berbentuk multi hole. Ini kita panggil bot katamaran lah. Bot katamaran ni bagus. Dia stabil, lebar. Dia punya body yang cecak air tu, lunas itu pun sebelah sini satu, sebelah sini dia memang stabil. Bot katamaran antara yang terbaik lah. Dia boleh menjimatkan minyak. Dia boleh dapat speed. Kalau bot ikan bilis ni ataupun bot, kebanyakan bot rekreasi ni dia jenis lunas macam mana kita terpaksalah mencari gabungan dia tu. Dan sebelah depan lunas dia tu yang tajam, bawah dia yang belakang kita gunakan yang leper. Dia tak leper sangat lah. Yang macam depan tu berbentuk V untuk membelah ombak. Yang belakang bila dah sampai tengah tu dia start dah mendatar. Belakang dia pun ada yang rata terus ataupun ada sikit semi V lah untuk membelah ombak nanti. Tapi itulah basic dia bot pemancing. Sebab tujuan dia kita nak laju, taklah laju mana. Dan juga kita nakkan stability, tak nak oleng masa kita memancing. Ada juga saya perhatikan masa saya mancing. Tapi yang sebelah tu macam ni lah. Kita gelakkan ni lah. Buat apa tu tak muntah ke? Dah makan ombak muntah ke? Dia senyum je lah. Tapi bila dia jalan balik, kita baru dah 5,000 RPM, dia selamba je potong kita sebab dia laju.
Memang dia laju. Kita baru sampai Penggalan, dia orang dah balik naik kereta dah. Kita ketinggalan jauh. Sebab ada lebih dan ada kurangnya masing-masing. Untuk bot riadah yang biasa ni, dia semi. Okay, semi displacement body ya, kita panggil lah hole antara depan setengah berbentuk lunas ataupun V tajam. Yang setengah belakang dia berbentuk lepel lah. Okay, untuk stability. Ada nama dia tu, saya tak pandai sangat lah. Tapi lebih kurang cerita ni kalau faham macam tu lah. Alright. Saya ukur dulu lah kot. Okay, habis dah cerita bot macam mana nak ukur ni. Ukur tinggi, air dah masuk. Okey, nanti kita sambung dulu lah. Itulah tadi sikit penerangan saya tentang bot macam-macam saya terangkan, mudah-mudahan dapat faham lah sedikit lah. Okey, barang-barang saya dah sediakan ni untuk kita mengukur bot. Okey, apa ada ni? Okey, ini saya ada buat tip satu, measurement tip biasa ya, ini nak ukur yang panjang sikit lah. Okey, sebab yang ni rasa saya tak sampai ni. Ini dalam 25 kaki je, satu pen dan kertas. Saya dah lukiskan sikit lebih kurang lah. Senang nanti bila kita ukur je, kita terus tulis. Nanti kan lupa pula. Okey, ayo kita mulakan mengukur. Saya pun sebenarnya tak pernah ukur ni, bot ikan bilis ni. Saya tempah dulu 27 kaki lah. Hari ni saya ukur sendiri. Sejarah juga ni. Jom kita sama-sama ukur. Okey, saya dah pacakkan paku depan tu tadi satu untuk sangkutkan ni. Okey, kita ukur dia sekarang. Okey, saya ambil dekat sini je lah. Yang depan sekali ni. Okey, saya dah pacakkan paku situ. Yang tajuk tu tak payah kot Okey, kita terus ke belakang. Kurang berapa ni? Okey, 26 sampai sini 26.7. Tak sampai 27 ni. 27 sampai mana sampai situ. Okey, kita ambil 26.6 je lah. Dia tajuk tu 26.6. 26.6 je. Mungkin dia ukur masuk tajuk dia kot, yang terpacak depan tu. Ataupun ada lagi tapak itik dia tu. Okey, kita ukur bahagian lain pula Kita ukur lebar dia pula. Ui, lebar 7 kaki Saya ingat 6 kaki. Rupanya 7 kaki. Dah 7 tahun pakai 7 kaki rupanya bot ni. Okey, kita ambil di tepi tu. Kita selit ataupun ambil dari luar ke pun tak pasti. Kita ambil sampai sini lah. 7 kaki sampai sini. 7 kaki 1 inci lah. Okey, kita kira cantik-cantik lah. Kayu tu, kayu tak payah kira kot. Sini sampai sini 7 kaki 1 inci. Dalam dia 6 kaki. Ukur dalam kot Dalam dia 6 kaki 6 inci. Dia 6 kaki lah kot. Okey, tapi belakang tu ada tapak itik Tapak itik tu penting juga Saya lukiskan sini. Kita ukur tapak itik dia ni. Okey, mungkin campur tapak itik kot. 1 kaki 5 inci. Ini panjang tapak itik ni 1 kaki 5 inci. Ini 1 kaki 2 inci. Okey, ketinggian dia pula. Tadi tak sempat nak ukur sebab air dah masuk. Tapi saya akan rasalah dia punya lekuk yang atas tu. Kita ukur ketinggian dia pula. Ketinggian dia 26 inci. 2 kaki 2 inci. Okey, itulah spek dia Panjang dia tadi 2 kaki 2 inci. Tak termasuk tapak itik lah. Kalau masuk tapak itik tu dia jadi 27 lebih. Yang tajuk yang atas ni pun saya tak ukur lah. So kita dah dapat lah spek bot ikan bilis ni. Okey, kita cakap 27 je lah. Okey, kurang lebih 27 lah. Lebar dia kita matikan cerita lah sebab 6 kaki 6 inci ni. Kita tahu 6 kaki je lah. Nak ukur tinggi transom dia punya transom berbentuk ni Okey, bentuk belakang bot ni dia semi dia semi. Belakang ni dah semi sikit. Kalau ada gambar lama saya akan tunjukkan. Ini dia punya damper ni untuk stabilizer jugalah. Kita nak ukur tinggi transom ni sama juga 2 kaki 2 inci. Yang atas, kalau yang bawah ni 20 inci. Okey lah, ni lebih kurang ukuran bot ikan bilis.
Okay, siapa yang berminat nanti ke, siapa-siapa nak nempah bot, boleh juga ambil salah contoh lah. Dah dapat tengok dalam video bot ni besar ni. Oh, ni lah lebih kurang. Okey, kita nak ukur tempat duduk cushion ni berapa kaki ni. Selesa ni. Kalau nak siapa nak tempah, nak panjang besar lagi pun boleh. Saiz king ke queen ke pun boleh. Okey, kita ukur panjang cushion ni. 2 kaki. Panjang cushion lebih kurang 5 kaki 10 inci. Selesai dah bab spek bot ikan bilis. Apalagi air dah masuk. Kita panaskan enjin bot. Lepas tu kita test run dia naik sampai 5000 RPM ke ataupun 6000. Alhamdulillah, enjin telah pun dipanaskan. Ayo kita pergi test kelajuan bot ni hari. Okey, kita dah sampai di tempat ujian. Hari ini kita akan membuat ujian ni dalam sungai saja. Enjin tu saya akan buatkan dia rata lah. Sini akan keluar nanti speed dia. Dia punya speed dalam kilometer sebab dalam GPS yang handphone ni tak ada dia punya knot. Kita mulakan test ni. Sekarang 1000. Okey, 2000, 3000, 19 km, 4000, 30, 5040, 45, 5,5. Dah bahaya 5,5, 47. Sampai 5,500 RPM saja. Lepas tu dia tak boleh pergi lagi. Mungkin dah dia lock. Kalau ikut tadi 47 km, nanti saya tukar kepada knot. Okey, kita test lagi sekali. Habis 5,500, 45, 46, 5,500 saja, 46 knot. Itulah tadi kita dah test 5,500, dia tak sampai 6,000 tapi kalau ikut dia punya manual dia sampai 6,000 RPM. Mungkin untuk safety dia dah lock kot. Top speed saya dapat tadi 48 km. Tak laju tu, tapi boleh lah kan. Boleh lah. Nak laju lagi tukar enjin 150 lah. Bersyukur apa yang ada. Okey, Alhamdulillah berakhir sudahlah segmen kita hari ni. Apa yang saya beritahu tadi, mudah-mudahan dapatlah sedikit informasi walaupun nampak kocak-kacir saya terangkan tu. Okey, sebenarnya banyak benda-benda detail lagi kita kalau nak kita bincangkan tu, pasal speed dia ke, pasal pengiraan semua. Tapi kita tak naklah pelajar sampai macam tu teruk sekali. Kita ambil basic yang mana kita boleh sajalah. Okey, mungkin ada peluang nanti kita mungkin lanjutkan lagi berkenaan dengan body design dia macam mana yang lebih lanjut lah. Hari ini kita belajar basic dia saja, basic saja. Okey, sebelum saya akhiri segmen kali ini, saya sekali lagi ingin mohon maaf kalau ada salah silap saya, kalau tersalah fakta ke ataupun penerangan saya tu macam kelang kabut sikit lah. Dan teruskan menyokong video-video yang diterbitkan oleh Azman Ikan Bilis. Sokongan anda itu amat-amat saya hargai. Sharekan pada rakan-rakan anda. Okay, boleh like saya punya Facebook, boleh follow juga saya punya Facebook. Kita bertemu lagi di lain episod. Salam sayang daripada saya, Azman Ismail, Azman Ikan Bilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.